Salam sejahtera utama TBS bersama saya Setio Dawi dan rangkaian penyampai saya malam ini. Saya Salasi Safian. Ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Ketua Menteri lawat Depot Semoja Isnin Kelab. Mangsa jatuh jambatan ditemui lemas. Filem Iban raih pengiktirafan antarabangsa. Projek pembinaan jalan baharu yang menghubungkan kawasan Sungai Maung ke kawasan Segeduk kini telah pun siap 60%. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, penghubung jalan baharu itu akan membolehkan kerajaan negeri merancang lebih banyak projek perumahan di kawasan terbabit sekaligus menggalakkan rakyat membeli rumah mampu milik. Dah dekat 60%. 60%. Siap dah Jeraya. Tapi tanah dah dikenal pasti untuk kampung baru. Generasi kedua kampung Kedung, Sungai Maung, mungkin juga sebagian daripada Kudeh. Dan adanya jalan tu kita telah menapasti 2 tapak tanah untuk kita membangunkan resettlement scheme. Mana kita akan membangun rumah, iaitu rumah mampu milik dengan desain yang baru. Untuk rekod, Kampung Kudeh, Kampung Sungai Maung dan Kampung Segeduk merupakan antara kampung yang telah diperuntukkan untuk pembangunan semula. Dalam rancangan Malaysia ke-12, kerajaan turut merancang untuk menaik taraf tebingan sungai di sepanjang Kampung Nombor 3 sehingga ke Kampung Patingan. Beliau berkata demikian setelah menyerahkan geran persatuan berjumlah 1.152 juta ringgit kepada 9 persatuan yang memohon dari kawasan Satok. Antaranya Pertubuhan Anak Seni Madrasah Kuching, Persatuan Ibu Bapa Sekolah Vokasional Matang, Kelab Kebajikan Rekreasi Kaki Tangan Pertahanan Awam, Lembaga Amanah Sekolah Rakyat dan 5 lagi persatuan lain. Alhamdulillah kita telah dapat menghakikkan mengapa geran di bawah satu sambil dia kita menaik taraf juga pembangunan kita yang sedang berlaku di kawasan Satok. Dalam hari itu, berikutan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di Serian, Abang Johari akan mengadakan lawatan ke Depot Tahanan Imigresen Semuja pada Isnin 22 Mac kelak. Lawatan itu adalah untuk mengenal pasti sama ada berlaku ketidakpatuhan atau kelemahan kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP di kawasan berkenaan. Akan berkunjung di Semuja. Semuja dah detention camp. Di bawah kelolaan immigration. Nampaknya ada satu kelemahan di tempat dia. Sebab dia Semuja ya 140. Strike dalam Semujaya yang dapat akomodir 450. Jadi kini itu ada 400. Jadi kita ni kan jangkit dia terus naik. Mungkin ada salah SOP si rekod kata tegas. Saya pun akan pergi hari Senin. Kebanyakan kes adalah disebabkan oleh pekerja warga asing, namun jika dilihat semula, terdapat sedikit penurunan khususnya di Kuching, Sibu dan Miri pada Jumaat. Hanya kluster Depo Imigresen Semuja Serian yang baru diisytiharkan Khamis lalu menyumbang kepada peningkatan kes. Kumpulan kedua vaksin COVID-19 mungkin akan menghadapi kelewatan 1 hingga 2 minggu dan dijangkakan tiba di Sarawak pada pertengahan April. Kerajaan sedang melakukan penyesuaian untuk memberi keutamaan menghantar vaksin ke kawasan di mana wabak merebak. The national rollout program for vaccination, I understand that there are slightly delay. Which is I think 1 or 2 weeks behind. So the phase 2 now they are going to roll out in mid-April. One of the reasons of slight delay because they reprioritize something. There's I was told that there's a new category called phase 4. The phase 4 is for outbreak area.
Fasa keempat adalah lebih penting dan vaksin harus diberi keutamaan kepada kawasan di mana wabak itu telah merebak. JPBN Sarawak juga telah mengirim surat kepada Kementerian Kesihatan KKM untuk memberi keutamaan kepada pemberian vaksin ke kawasan-kawasan yang terjejas di Sarawak. Sarawak juga telah berulang kali menyuarakan kepada kerajaan pusat bahawa Sarawak bersedia membeli vaksin sendiri. Malah Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tropeng juga telah memperuntukkan sejumlah dana untuk membeli lebih banyak vaksin. Setakat ini, 58% rakyat Sarawak telah mendaftar dan bersedia untuk menerima vaksin tersebut. But we still got another 50% that we need to convince them. And for the obvious reason that if you do not, all of us do not get vaccinated, the virus still go around, the transmission will continue, mutation will happen, variants will start to emerge, and then I'm not vaccinated against the variant. It still come back and infect me. Sudah pun hadir dengan tarikannya tersendiri, Kampung Limpaku Pinang, Limbang bakal diindahkan lagi dengan tarikan baru iaitu Masjid Terapung yang merupakan kerjasama Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia bersama Kerajaan Negeri dalam membangun serta menghidupkan sektor pelancongan domestik. Sudah tentu masjid tersebut akan menjadi satu lagi ikon pelancongan Sarawak, khususnya di bahagian utara Sarawak. Ia secara langsung akan meningkatkan sumber pendapatan penduduk setempat. Kami di kementerian, terutama sekali dalam bidang pelancongan, kita membantu untuk mempromosi produk-produk pelancongan di negara kita. Apa yang akan dikekalkan untuk masa depan adalah jaringan perhubungan melalui air, meskipun akan ada jalan dibina menghubungkan Kampung Limpaku Pinang. Dan bila ada jalan raya, bot tidak dipakai lagi. Macam masa inilah kita capitalize lah. Kita gunakan jalan air iaitu menggunakan bot. Dan ini satu produk yang mungkin boleh digunakan orang kampung untuk mengajak orang macam mana untuk berjalan ikan, mengair udang. Telah menjadi produk-produk pelancongan juga. Lagi laporan dalam negeri, lelaki yang dikuatiri terjatuh semasa melalui jeti Kampung Boyan di Pangkalan Sapi ditemui mati lemas sekitar jam 2.30 petang Sabtu. Mayat mangsa yang dikenali sebagai Kamaldin Azmi ditemui kira-kira 2 meter dari pos kawalan bomba. Pasukan penyelamat difahamkan telah melakukan pencarian dengan kaedah penyelaman dan pencarian di permukaan air iaitu dalam radius 40 meter dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Okey, hasil daripada usaha kita, Jabatan Bomba ramai 19 orang keanggotaan bersama agensi-agensi yang lain, polis marin, APAM dan juga security pihak tempatan rela juga. Okey. So dengan kaedah pencarian di mana kita pada hari ini sejak pagi tadi kita menggunakan kaedah iaitu selaman dan juga pencarian di permukaan lah. Dan yang mana kedua-dua kaedah tersebut telah membuahkan hasil lah. Mayat mangsa masih lagi sempurna dan tiada sebarang kesan gigitan haiwan atau sebagainya. Mangsa bersifat sempurna, tiada luka, tiada kecederaan, tiada kemalangan lah, tak ada. Dari segi gigitan buaya ke gigitan binatang buas tak ada. Mangsa bersifat sempurna lah dijumpai. Mayat kemudiannya diserahkan kepada pihak polis dan dihantar ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Umum Sarawak untuk tindakan lanjut. Filem ini dalam bahasa Iban berlaban hidup infeksi zombie memenangi kategori seram dan science fiction bagi genre filem cereka di World Film Carnival WFC Singapore 2021 sekaligus mencatat sejarah baru bagi industri filem Iban. Kejayaan filem terbitan Hornbill Films Sdn Bhd dan Harry Aziz Entertainment Sdn Bhd yang mengisahkan sekumpulan anak yatim dikurung untuk menjadi bahan uji kaji oleh seorang saintis gila diumum menerusi laman sesawang WFC Singapore pada 18 Mac lalu.
Lebih istimewa, filem yang mendapat dana dari Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS itu menggabungkan elemen seram dan aksi masyarakat Dayak di Sarawak. Rakan penerbit filem Misha Minut yang berasal dari Limbang, Sarawak berkata, idea untuk membuat filem itu bermula sejak 2016 melalui kolaborasi dengan pengarah filem Ray Lee. Sebelum yang kita buat ni, kita ada buat cerita pendek Belaban Hidup ni 2016. So dari situ tercetus idea kita nak buat ni jadikan satu filem cerita. So saya cadangkan dengan Reddy bagaimana cara kita terbit bersama jadikan Belaban Hidup ni jadikan sebuah cerita filem lah. Lebih menarik lagi katanya, filem itu turut diwarnai dengan gabungan bahasa Iban, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris selain babak pertempuran. Unsur-unsur dalam cerita Belaban Hidup ni memaparkan budaya orang Iban lah. So kelainan dia macam kita, kalau sebelum ni kita tengok cerita zombie, biasa kan kali ini kita paparkan macam pahlawan Dayak bertarung dengan zombie. So ini satu kelainan lah. Dalam pada itu, menurut pengarah Ray Lee, filem berkenaan turut tercalon di International Symbolic Art Film Festival di Rusia dalam 2 kategori, iaitu filem terbaik, filem seram terbaik yang akan berlangsung pada 27 Mac ini. Pihaknya kini menanti penuh debaran sama ada bolos untuk penyertaan dan pencalonan dalam filem festival di Amerika Syarikat, United Kingdom, India, New Zealand, Australia, Jepun dan Paris dalam beberapa bulan ini. Belaban Hidup Infeksi Zombie menampilkan barisan pelakon tempatan seperti Pikin Ibrahim, Ultimate, Pablo Amirul, Ana Malisa, Kesindi Panggau dan penyanyi Indonesia Tegar serta pelakon kelahiran Slovakia Katrina Gray. Filem yang diedarkan Metro World Picture Sinan Berhad itu dijangka ditayangkan di pawagam tempatan menjelang akhir tahun ini. Mengambil keputusan untuk mengorbankan kerjayanya demi meneruskan minat dalam perniagaan kek dan pastri dari rumah. Demikian keputusan Siti Nur Atika Osman kira-kira 6 tahun lalu, walaupun pada ketika itu dirinya merupakan seorang pemegang ijazah sarjana muda bioteknologi sumber dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Namun tetap nekat meninggalkan kerjayanya sebagai juru bioteknologi demi meneruskan minatnya sehingga melahirkan The Baking Mom. Menurut anak bongsu dari 3 adik-beradik ini, beliau tidak mempunyai sebarang ilmu asas dalam pembuatan kek maupun pastri. Namun bermula sebagai hobi, tidak disangka akhirnya menjadi sumber pendapatan buat dirinya. Atuk suka-suka. Dulu masa asal cuti SEM ada je benda nak coba pola. So bila 2015 ya, kami pindah ke Kuching untuk kami masa pregnant, kami belum dapat kerja bah. Kami mengisi masa lapang, kami coba-coba je lah baking. Lepas ya kami beri dengan klik husband kami, sidaknya pada okey macam bagus kau jual cak benda tu. Jadi kami proceed lah since then kami jual cupcakes. Siti Nur Atika Osman yang mesra dengan nama panggilan Ika berkata, walaupun menghadapi cabaran pada peringkat permulaan perniagaannya, program graduan ke arah keusahawanan Gerak yang dianjurkan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC ternyata amat membantu. Minta bantuan daripada SEDC, bantuan geran graduan ke arah keusahawanan, geran Gerak ya. Sidak beri dari segi kewangan lah yang kami guna untuk beli perkakas kami pola kuih, mixer, oven and so on. Yang kami tertarik dengan The Baking Mom, sebab utama memang sedap lah, nyaman. So kami memang pelanggan regular customer lah, sebab selain nyaman, berbagai pilihan lah. Selain kek, ada cupcake, ada brownies, ada pavlova, so pelbagai pilihan. Sebab keknya sedap, rasanya fresh. Lepas tu kami pernah beli pavlova situ lah. Yang pun ingredients ya rich lah. Buah-buahannya semua yang okey lah. Okey. Kami kind of sejak madah regular customer tapi kami ada beli beberapa lah.
yang pun pavlova, and pernah curi keknya, cupcakesnya memang sedap lah. Mempunyai kelulusan dalam bidang bioteknologi dan menjadi suri rumah sepenuh masa, namun bagi Ika, mencari rezeki itu tidak semestinya melalui bidang yang dipelajari. Sekian saja laporan daripada saya, Connie Grace, dan juga juru kamera Fikri Razak. Salam hormat. Kita ke perkembangan COVID-19. Berikutan keadaan COVID-19 yang terkawal di Semenanjung, Sabah dan Labuan, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah membuat keputusan untuk memansuhkan salah satu syarat kemasukan ke negeri ini. Warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia yang datang ke Sarawak kini tidak lagi perlu membuat ujian calitan COVID-19 3 hari sebelum perjalanan. Sementara itu, Sarawak merekodkan 154 kes baru positif COVID-19 di mana Sibu sekali lagi merekodkan kes harian tertinggi iaitu 43 kes. Manakala mereka masih perlu untuk mengisi secara online Intel Sarawak dan mempunyai dokumen sokongan yang diperlukan dan dikuarantin 14 hari di negeri Sarawak. Kuarantin masih dikuat kuasa. Arahan ini ataupun tata cara ini akan berkuat kuasa mulai dari Isnin 22 Mac 2021. Bagaimanapun dalam minggu ini, kes di Sibu, Betong, Kuching, Bintulu dan Kapit telah menunjukkan tren penurunan kes. Sementara itu, Malaysia merekodkan 1,671 kes baru positif COVID-19. Ini menunjukkan kes baru COVID-19 di Malaysia kembali meningkat sejak beberapa hari lalu. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Malaysia setakat Sabtu adalah sebanyak 331,713 kes. Selangor mencatatkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 652 kes, diikuti Pulau Pinang 328 kes dan Sarawak 154 kes. Sehingga kini, seramai 151 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 64 daripadanya masih memerlukan alat bantuan pernafasan. Dalam pada itu, terdapat 4 kematian membabitkan warga negara dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian disebabkan oleh COVID-19 sebanyak 1,229 kes atau 0.37%. Seterusnya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK diharapkan dapat membantu dalam proses pendaftaran mendapatkan vaksin COVID-19 penduduk masing-masing. Ini termasuk penghulu, tuai rumah, kapitan dan ketua kampung. Ini kerana Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum termasuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung memainkan peranan penting dalam melancarkan lagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. JKK atau ke tengah peranan bala tuan-tuan rumah, ketua kampung, menolong atau ke mantuk pejabat tu ngisi atau ke daftar awak kutai tu boleh diatur ngau mana bab sita kita menua tatau ngau pe maga aku dekang lalau bala JKK nerit kagi atau ke main peranan bala kita alam community kepolisian atau ke dikumbai kita community policing. Pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP di kawasan rumah panjang dan kampung-kampung juga mesti diperketatkan bagi memastikan rantaian pandemik COVID-19 boleh diputuskan. Pakar Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan Tatau, Dr. Tiong Chong Ying, turut mengingatkan masyarakat untuk tidak takut mengambil vaksin COVID-19. Ia telah pun terbukti tidak memberi sebarang kesan sampingan. Anang nak mai bercucuk vaksin, laban vaksin stok nang sigi ngasi, nang sigi selamat, nagang penyakit COVID-19 tu hari berampit ya. Jadi antik semua udah register, tunggu aja appointment ke diberi sama ada melalui My Sejahtera ataupun ke ditesau ngau cara tik buka ya. Jadi mesti datai nitiah ke hari ngau jam ngau tempat ke udah ditetap ke. Jadi ngau tu aku dekat pesan dengan kepada Melayu kita itu dekat Serimbai kampung awak kita ke rumah bagi muat tahu kena kepergilah manusia hanya program vaksinasi ngagai bala aku dan ngagai bala frontliner tu.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP membuat pemantauan berterusan terhadap telur ayam di pasaran tempatan bagi mengesan kemungkinan adanya pencemaran salmonella. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pihaknya tidak akan membiarkan isu itu menjadi masalah besar sehingga boleh memudaratkan pengguna. Yalah, sekarang ini sebab kita dapat kesan hanya satu pengeluar saja yang ada di mana telur dikeluarkan pengeluar tu yang ada masalah ini. Jadi itu pun sudah kita kawal dan tak ada masalah kepada rakyat seluruhnya. Yalah, kita punya penguatkuasa sentiasa memantau. Kalau ada satu lagi sebab kita kesan dia lah. Jadi kita akan pantau lah. Ya, dan kita akan buat sesuatu lah untuk tindakan. Ya, kita tak akan biarkan dia jadi masalah. Alright? Selepas kes pertama dikesan minggu lalu, penguatkuasa KPDN-HEP menanganinya dengan baik, mengesan produk yang dicemari dan langkah sama diambil selepas Agensi Makanan Singapura SFA mengesan produk dari satu lagi ladang pengeluaran telur ayam di negara ini dicemari Salmonella enteritidis. Pada Jumaat, pihak berkuasa Singapura mengarahkan beberapa pengimport menarik balik telur dari sebuah ladang selepas mengesan adanya Salmonella enteritidis di dalam produk tersebut. Ia adalah yang kedua dalam masa seminggu pihak berkuasa negara itu menarik balik telur dari ladang di Malaysia kerana pencemaran tersebut. Para guru dan pelajar di Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chonghua Rantau Panjang kini boleh menikmati internet berkelajuan tinggi yang membolehkan pihak sekolah meningkatkan sesi pengajaran dan pembelajaran menerusi penggunaan teknologi yang lebih baik. Ia direalisasikan hasil usaha sama Kerajaan Sarawak bersama syarikat swasta yang melengkapkan sekolah berkenaan dengan kemudahan rangkaian tanpa wayar. Kini, penggunaan internet merupakan antara keperluan yang penting dalam kehidupan selepas bekalan elektrik dan air. We are very grateful for the opportunity and then CA Aman Jos to push digital. Digital, the benefit of digital is just not on education, but it will affect all our lifestyle. 10 lokasi di kawasan Batu Kawah telah dikenal pasti menghadapi liputan rangkaian yang lemah. Dengan bantuan Lembaga Multimedia Sarawak SMA, ia akan ditambah baik secara berperingkat termasuk pembinaan lebih banyak menara telekomunikasi. Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak menggesak Kementerian Pendidikan untuk mengisi kekurangan guru-guru sekolah di Sarawak dengan kadar segera. Kekurangan ini telah menimbulkan keresahan kepada pentadbir sekolah. Disebabkan kekurangan ini, ia telah menimbulkan masalah kepada pentadbir sekolah berkaitan dengan pengagihan mata pelajaran untuk guru-guru dan tugas-tugas yang lain. Oleh itu, demi kepentingan pembelajaran murid-murid, KGBS merayu agar KPM dapat mempertimbangkan rayuan KGBS ini. Sementara itu, kesatuan tersebut turut membantah cadangan memansuhkan semua cuti penggal persekolahan seperti yang disuarakan oleh Yang di-Pertua Nimbar baru-baru ini. Ini kerana cuti penggal persekolahan masih relevan dan penting untuk murid-murid sekolah. Walaupun Mimbar mengatakan bahawa murid-murid banyak tertinggal pembelajaran, namun bagi KGBS, cuti penggal masih perlu. KGBS menegaskan pembelajaran tidak seharusnya diteruskan tanpa merehatkan minda murid-murid. Pendirian Muktamad Gabungan Parti Sarawak GPS berhubung persefahaman dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN Sarawak hanya akan diumumkan pengerusinya, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Setakat ini, gabungan melibatkan Parti Persaka Bumiputera Bersatu PBB, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS dan Parti Demokratik Progresif PDP akan bertanding di semua 82 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam PRN Sarawak nanti. GPS akan meletakkan calonnya di semua kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dan Parlimen Dalam Negeri, namun mereka tetap ada persefahaman dengan Bersatu. But it's not on me, it is on our Chief Minister. So I don't know what will be the final stand on that one.
Bersatu menduduki salah satu kerusi DUN di negeri ini menerusi Adun Krian Dato' Ali Biju yang memenangi kerusi berkenaan sebagai calon PKR dalam PRN ke-11 yang diadakan pada tahun 2016. Ali yang juga anggota Parlimen Saratok dan Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli bertindak untuk menyertai blok yang diketuai Datuk Seri Azmin Ali selepas keluar dari PKR dalam bulan Februari tahun lepas sebelum menyertai Bersatu pada bulan Ogos. Selain beliau, seorang lagi ahli parlimen dari Sarawak, Datuk Willy Mongin yang juga Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi dan mewakili Parlimen Puncak Borneo turut mengambil langkah yang sama. Baik, tindakan Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia tidak menjejaskan pelaburan asing ke dalam negara. Demikian penegasan Menteri Kanan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Katanya apa yang telah dilakukan Malaysia iaitu mengekstradisi seorang rakyat Korea Utara ke Amerika Syarikat adalah berlandaskan undang-undang termasuk undang-undang antarabangsa. Keputusan Malaysia turut diperhatikan pelabur-pelabur asing sama ada Malaysia mengambil tindakan selari dengan peruntukan perlembagaan dan peruntukan undang-undang atau tidak. Senada dengan Azmin, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz turut berkata tindakan Korea Utara tidak memberi kesan kepada ekonomi negara. Ini kerana sumbangan daripada Korea Utara terhadap ekonomi Malaysia pada ketika ini adalah amat kecil. Penganalisis Sosiopolitik Universiti Malaya, Dr. Awang Azman Awang Pawi pula memberi pendapat bahawa Malaysia tidak akan menerima kesan kerana hubungan tersebut adalah sangat minima. Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, saya kira tidak ada kesan impak ekonomi yang jelas. Sebab hubungan Malaysia dengan Korea Utara ini merupakan hubungan yang tidaklah begitu kuat dari segi ekonomi sebab mereka hubungan ekonomi yang begitu asas saja yang berlaku sebelum ini. Jadi tak ada kesan yang besar terhadap Malaysia maupun terhadap Korea Utara itu sendiri. Sekian sahaja utama malam ini. Menutup utama malam ini, saksikan visual rumah pasang siap yang dibina menggunakan sistem IBS modular. Saya Sedawi. Dan saya Salesya Safian. Selamat malam.